Salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 10 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif diskaun bil elektrik bulanan di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS mulai 1 Julai hingga 31 Disember 2023. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Julahin Narawi berkata, inisiatif ini melibatkan diskaun sehingga 25% bagi pengguna domestik sehingga 15% bagi peniaga kecil komersial dan sehingga 10% bagi peniaga kecil industri. Bantuan khas diskaun bil elektrik ini akan memberi manfaat kepada 700,000 pengguna di seluruh Sarawak dengan jumlah diskaun sebanyak RM123 juta untuk pengguna domestik dan RM80.7 juta untuk peniaga kecil. Any discount given by the government between July to October will only be adjusted dalam bulan Disember. November sempat. Bercakap dalam sidang media, beliau berkata penggunaan elektrik bulan November dan Disember 2023 pula, diskaun akan dimasukkan masing-masing dalam bil November dan Disember 2023 dan Januari 2024. Pasukan Petugas Khas Sarawak Energy Berhad akan membuat penyelarasan dan pengiraan bil sewajarnya agar pelanggan dapat menerima diskaun mereka bermula dari Julai tahun ini. Dalam pada itu, peniaga kecil seperti bengkel, kopitiam, rumah kedai, restoran dan gerai penjaja pula boleh memohon diskaun bil bulanan mereka dengan mengemukakan permohonan kepada Sarawak Energy sehingga 31 Disember 2023. Kelayakan diskaun ini adalah bergantung kepada penggunaan elektrik tidak melebihi 30,000 kilowatt untuk tempoh daripada 1 Julai hingga 31 Disember 2023 dan terhad kepada pengguna kategori tarif C1 perniagaan komersial biasa dan 1 industri biasa. Ini bermaksud had atau capping adalah 30,000 kilowatt untuk jangka masa 6 bulan. Diskaun bil elektrik telah melibatkan belanja sebanyak RM1.15 bilion sejak inisiatif ini mula diperkenalkan pada 1 April 2020 hingga 30 Jun 2023. Menurut Dato' Julahi, diskaun bil elektrik BKSS akan berakhir pada 31 Disember 2023 memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan telah berakhir, wabak COVID-19 telah berada dalam fasa endemik selain negara termasuk dunia kini berada dalam fasa pemulihan. Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak ASBS 2023 akan diadakan pada 22 Oktober depan di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, anugerah ini sebagai pengiktirafan kepada penggiat seni budaya di setiap negeri. Jelasnya, Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 melibatkan 6 kategori seni dan budaya iaitu seni tari, seni muzik, seni teater, seni berbahasa, seni mempertahankan diri, manakala permainan tradisional menerusi 5 kategori anugerah akan disampaikan kepada 11 penerima. Daripada jumlah tersebut, 9 anugerah dibuka kepada pencalonan dan 2 anugerah tertutup tidak dibuka kepada pencalonan iaitu Anugerah Nila Kandi Sarawak dan Anugerah Sri Apresiasi Seni Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 di Kuching. Sementara itu, Dato' Sri Abdul Karim berharap melalui pelaksanaan Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 ini, ia dapat menyemarakkan semula aktiviti seni dan budaya serta memulihkan ekonomi rakyat setempat. Kerjasama baik di antara agensi media milik Kerajaan Sarawak dan media arus perdana seperti Radio Televisyen Malaysia RTM perlu dikekalkan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul mahu hubungan baik itu diteruskan kerana pengamal media kini berhadapan pelbagai cabaran terutama dengan perkembangan teknologi digital. Menurut beliau, kerjasama itu penting dalam menyebarkan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dengan cabaran daripada media sosial juga ialah untuk merapatkan jurang maklumat antara masyarakat dengan kerajaan sama ada peringkat negeri atau kerajaan persekutuan. Kerana tugas kita ialah agak mencabar dalam mengurus persepsi dan pelbagai berita yang palsu, fitnah dan sebagainya.
Dato' Abdullah Saidul berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan singkat ke RTM di Jalan Piramli di Kuching. Beliau dalam pada itu turut berbincang dengan pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad bagi bersama-sama mengeluarkan kandungan berinformatif atau bahan-bahan menarik terutama berkaitan kisah kehidupan masyarakat Sarawak. Dalam pertemuan itu juga, Dato' Abdullah Saidul memberitahu bahawa beberapa program seperti persidangan atau konvensyen khas untuk para pengamal media dan penganjuran aktiviti sukan berskala besar bakal diadakan pada tahun hadapan. Mengulas cadangan penganjuran sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana di Sarawak, beliau memberitahu cadangan tersebut mendapat maklum balas positif namun belum dimuktamadkan. Atlet Muay Thai remaja Sarawak Muhammad Johan Hazali Zulfikar, 16 tahun, telah selamat tiba di Bumi Kenyalang dari Thailand pada Ahad lepas dengan membawa pulang kejayaan besar yang meraih beliau dengan kontrak 6 perlawanan One Championship bernilai $100,000 Amerika. Dalam perlawanan Muay Thai One Championship di Stadium Tinju, Lumpini, Bangkok, Thailand pada 6 Oktober lalu, Muhammad Johan Ghazali atau dikenali dengan gelaran Jojo telah berjaya menewaskan atlet Rusia Termilan Bekmurzayev, sekaligus menjadikan ia kemenangan berturut beliau yang keempat dalam arena One Championship sejak perlawanan pertamanya pada Februari tahun ini. Dengan kemenangan besar beliau di One Championship, Jojo telah menerima kontrak perlawanan di bawah syarikat promoter seni bela diri campuran MMA, Muay Thai dan kickboxing itu selain bayaran bonus sejumlah 350,000 baht bersamaan dengan RM46,000 daripada kemenangan knockoutnya menentang Termilan Bekmurzayev. I feel proud, I feel proud to have the record to be the youngest one to hold that contract. But at the same time, it motivates me even more, to train harder. I'm being recognized worldwide now by top fighters that I look up to when I was small. So, yeah, I'm proud of where I am, but I'm still not satisfied. Dengan kontrak tersebut, Jojo yang mewakili klub Muay Thai rentap di Kuching dijangka akan bertanding dalam perlawanan One Championship di Qatar pada penghujung tahun ini nanti. Keunikan Sarawak terus dipersembahkan di pentas persada antarabangsa menerusi persembahan tarian dan muzik tradisional Sarawak yang ditonjolkan bersempena Majlis Pembukaan G Festival 2023 di Johor, Korea Selatan baru-baru ini. Persembahan yang memukau itu dikenali sebagai Land of Hornbill telah dipamerkan oleh 10 penari dari Majlis Seni Sarawak. Menurut kenyataan media Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, persembahan tersebut merupakan salah satu memorandum persefahaman di antara MBKS dengan Bandaraya Guro bagi mempromosikan pelancongan, kebudayaan dan pembangunan bakat belia. Datuk Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng yang turut mengiringi pasukan dari Bumi Kenyalang itu berkata, persembahan tersebut menggambarkan keindahan dan keistimewaan identiti masyarakat Sarawak sekaligus mempromosikan tarikan di negeri ini. Beliau menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang sentiasa memberi sokongan berterusan ke arah mempromosi kebudayaan negeri ini dalam sektor pelancongan dengan menyediakan dana sokongan di bawah tabung pemudah cara warisan kesenian dan kebudayaan. Polis Kuching berjaya menangkap 2 lelaki tempatan ketika mereka sedang mencuri kabel milik Telekom Malaysia TM di tepi Jalan Reservoir pada 3 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan lelaki berumur lingkungan 22 hingga 38 tahun itu ditangkap sekitar pada pukul 4.30 pagi. Turut dirampas 2 unit pemotong kabel, 1 unit cutter, 1 unit gergaji besi, 1 unit playar, 1 unit batang besi cek kereta, 2 gulung kabel TM yang telah dipotong dan 2 buah motosikal. Kedua-dua suspek juga didapati positif dadah. Suspek telah mengaku terlibat aktiviti curi kabel sejak Jun lepas di sekitar Kuching dan dijual di sebuah kedai barang terpakai di Batu 16 Jalan Kuching Serian. Kedai tersebut telah diperiksa dan penjaga premis ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek telah dituduh di Mahkamah Magistrate Kuching pada 6 Oktober lepas.
Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Menyusul selepas ini Stadium RTM untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Debbie Amanda Badan, Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.